Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV. Ini co-host Abang Boy, Denji, yang setia dekat bahu Abang Boy. Channel ni khas dibuat untuk orang-orang aneh macam Abang Boy ni. Abang Boy akan cover kes-kes jenayah yang rare, pelik dan seram yang jarang kita dengar. So, kes hari ni agak pelik guys. Misteri kehilangan dua orang remaja yang menjangkau 20 tahun tau. Dan dalam masa 20 tahun tu, satu persatu pembunuh bersiri yang disyaki bertanggungjawab. Walaupun kes ni officially selesai, tetapi masih ada persoalan yang masih tak terjawab. Abang Boy yakin korang takkan puas hati dengan ending dia. Rasa macam panas gila kot. Tetapi sebelum tu, jangan lupa share, like dan subscribe. Bantu channel ni untuk reach orang-orang aneh yang lain. So kalau korang dah ready, let's go. Kali ni Abang Boy bawa korang ke sebuah pekan yang bernama Wells di Oklahoma yang hanya menempatkan 600 orang penduduk je guys. Tempat ni dahulunya sebuah penempatan pelombongan. Ini adalah di antara pekan yang kecil gila kot. Penduduk dia kenal each other lah, senang cerita. Apa saja yang berlaku dekat dalam pekan ni, sekejap je orang tahu. Tahu je lah pekan-pekan kecil macam ni, tak ada apa benda pun yang best terjadi. Paling kuat crime yang berlaku pun hanya mencuri di kedai runcit. Tak pun mencuri kereta. Itu dah paling berat dah tu. Itu pun dah tahu dah siapa yang mencuri. Itulah level kecil pekan ni. Di sinilah tinggal dua orang BFF yang bernama Ashley Freeman dan Loria Bible. Pada tahun 1999. Dorang berdua ni masih berumur 16 tahun tau. Memang kamcing gila lah. Dah macam adik-beradik. Kemana saja seorang pergi, seorang mesti ikut. Dekat sekolah pun macam tu juga. Keluarga diorang ni pun dah tahu dah, kalau seorang tu tak ada kat rumah, mesti diorang ada kat rumah yang lain. So jangan confuse tau, ada dua keluarga. Satu keluarga Lori Bible, ayahnya J Bible dan ibunya Lorraine. Keluarga lagi satu adalah keluarga Ashley Freeman, ayahnya Danny Freeman dan ibunya Katie. Okay, so faham So pada 29 Disember 1999, Loria bertanyakan kepada ayahnya untuk pergi ke rumah Ashley dan tidur dekat sana. Sebenarnya pada hari tu adalah hari birthday si Ashley ni tau. So plannya adalah untuk sambut bersama-sama dengan kawan baik dia. Ashley ni sebenarnya tinggal dekat dalam sebuah trailer dalam jarak 10 minit je daripada rumah Loria ni. Walaupun 10 minit, korang kena tahu tau, penduduk dekat sini hanya 600 orang je. Jarak 10 minit tu dah masuk hutan banat dah sebenarnya. Memandangkan ayah kepada Loria ni kenal sangat dengan family si Freeman ni, dia tak kisah pun nak hantar Loria ke sana. Syarat dia adalah balik sebelum tengah hari besok. Okey, cun, Loria pun setuju. Dia pack dia punya beg dengan baju dan terus bertolak ke rumah Ashley. Sesampai je di rumah Ashley, ibu kepada Ashley iaitu Katie bersama-sama dengan Ashley, boyfriend Ashley dan Loria pergi ke kedai makan untuk sambut birthday si Ashley ni yang ke-16. Selepas tu biasalah, dorang pergilah berjalan-jalan di sekitar bandar tu. Benda tipikal lah untuk remaja yang hidup dekat pekan kecil ni. Yelah, nak ke mana je pun. Bukan kata shopping kompleks, kedai runcit pun ada dua je kat dalam pekan tu. Abang Boy tak boleh tu. Sekurang-kurangnya kena ada McD. Kalau tak ada pisang mati kutu Abang Boy. Anyway, pada keesokan harinya, ibu bapa si Loria ni bangun awal pagi seperti biasa. Masing-masing excited sebenarnya nak menyediakan persediaan untuk sambut New Year. Tetapi pengakhiran tahun 1999 telah diakhiri dengan tragedi untuk keluarga Loria Bible. Pada pukul 5.30 pagi, pejabat syarif mendapat panggilan kecemasan daripada seseorang mengatakan yang dia ternampak sebuah trailer yang telah dijidak api. Trailer itu adalah milik keluarga Freeman. Serta-merta penguatkuasa tempatan bersama bomba dan ambulan bergegas ke tempat kejadian. Bomba mengambil masa hampir sejam untuk memadamkan api. Polis pun buat kerja lah. Tengah-tengah dorang cek tu, dorang temui mayat seorang wanita. Polis tahu yang Loria ada dekat dalam trailer tu berdasarkan kereta Loria masih berada di tempat parking. Immediately, keluarga Loria telah dihubungi tentang apa yang berlaku. Dalam kepala otak diorang, fikir bukan-bukan dah. Diorang dah ingat yang mayat yang polis jumpa tu adalah anak diorang. Kelang kabut diorang ke tempat kejadian Menurut pegawai bomba yang menjalani siasatan, kebakaran ini mungkin berpunca daripada khianat. Ada orang yang sengaja bakar trailer tu. Mayat yang diorang jumpa pula terdapat kesan tembakan di kepala. Pecah muka mat. Payah gila nak mengenal pasti mangsa. Ini bukan kes biasa-biasa dah guys.
Yalah, macam abang cakap tadi, paling kuat si Sheriff handle pun adalah kes mencuri. So disebabkan ini, Sheriff tempatan telah meminta bantuan daripada Biro Penyiasatan Oklahoma. Penyiasatan awal forensik dapat memastikan yang mayat yang diorang jumpa tu sebenarnya bukan milik anak gadis tau. Mayat tu memakai cincin perkahwinan dan berbadan agak gempar dan berusia. Penyiasatan penuh forensik mendapati yang mayat itu adalah milik ibu kepada Ashley, iaitu Katie Freeman. Punca kematian adalah satu tembakan di kepala dengan senapan patah. Shotgun, Mat. Mau tak pecah muka. Keadaan mayat tu tak teruk sangat pun. Disebabkan semasa mangsa ni dibunuh, dia sedang tidur di atas tilam air. So semasa kebakaran tu berlaku, tilam air tu burst, pecah dan melindungi mayat mangsa. So sekarang ni ada 1 mayat dan 3 orang hilang. Danny Freeman iaitu ayah kepada Ashley dan juga Loria. Serta merta, Danny telah dijadikan suspek utama dalam kes ni. Pihak berkuasa membuat spekulasi yang Danny telah membunuh isterinya dan melarikan Ashley dan juga Loria. Penguasa tempatan punyalah confident selepas 8 jam penyiasatan dekat tempat kejadian, dorang cakap dorang dah jumpa dah bukti yang dorang perlukan dan dorang nak fokus untuk mencari Danny. Dorang bagi je orang luar untuk masuk kat dalam crime scene tu. Yang si Danny ni pun bukannya baik sangat. Dia memang dikenali sebagai orang yang panas baran. Beberapa tahun sebelum kejadian kebakaran tu, Katie telah membuat satu laporan polis atas keganasan domestik. Tetapi selepas beberapa jam, laporan tu telah ditarik kembali. Dan lagi satu report pasal jenayah si Danny ni adalah dia sebenarnya seorang petani moden yang menanam. So memang mati-matilah yang si Sheriff ni nak jadikan Danny ni suspek utama. Walaupun kereta Loria dan juga kereta Danny masih ada dekat tempat parking. Persoalannya adalah si Danny ni naik apa melarikan diri. So sementara polis tu fokus dalam pencarian dorang, keluarga Bible dan juga saudara mara si Freeman ni bebas untuk masuk dan keluar daripada tempat kejadian. Kedua-dua keluarga ni macam tak puas hati dengan kerja sambil lewa jabatan Sheriff dalam kes ni. So dorang sendiri yang akan menyiasat tempat kejadian. Pada keesokan paginya, ayah kepada Loria sedang menyiasat di tempat kejadian. Dia bawa sekali anjing Rottweilernya bersama-sama dalam pencarian tu. Cari punya cari, tiba-tiba anjing tu seperti terbau something. Dia mengheret ayah Loria ke satu ruang dan semacam ingin menggali di celah-celah runtuhan tu. Serta merta, ayah Loria ternampak jari terkeluar daripada situ. Kesemua yang ada dekat situ bekerjasama mengeluarkan mangsa. Korang nampak tak macam mana punya polis ni buat kerja sambil lewa? Orang luar yang jumpa weh. Mayat tu serta-merta telah dikenal pasti sebagai suspek utama dalam kes ni, iaitu Danny Freeman. Danny sebenarnya pernah menjalani pembedahan plastik surgery untuk membetulkan hidungnya yang patah. Satu wayar stainless steel telah dimasukkan di rongga hidung Danny. So walaupun keadaan mayat Danny ni habis rentung, pihak forensik dapat mengenal pasti daripada wayar yang terkeluar daripada hidung mayat. Berbeza dengan kematian Katie yang ditembak daripada belakang, Danny pula telah ditembak menggunakan senapan patah daripada depan, geng. Bersepai muka. Tetapi korang nak tahu tak apa benda yang bangang? Pada badan Danny terdapat kesan tapak kaki menandakan pegawai penyiasat berjalan-jalan dekat atas mayat Danny tau. Semua ni berlaku semasa pencarian dorang. Padu gila penyiasatan dorang ni. Cari punya cari tak boleh jumpa siot. Mayat tu. Sudah. Kalau Danny ni dah mati, so siapa sebenarnya yang kidnap Ashley dan Loria? Biro Penyiasatan Oklahoma dan juga Jabatan Sheriff sekali lagi pergi ke crime scene tu, kok-koklah ada mayat atau bukti-bukti lain yang diorang terlepas pandang. Cuma masalahnya di sini adalah keseluruhan crime scene tu telah dicemari oleh orang yang lalu lalang dekat situ tau. Kau nak bukti celah mana lagi weh? Aduh, kerja. Dorang tak menemui mayat Loria dan juga Ashley pada ketika itu. Apa yang dorang jumpa adalah beg tangan kepada Katie dan di dalamnya ada cash $200 dan juga beberapa kredit kad. Tetapi tabung milik Ashley yang mengandungi beberapa ratus dolar didapati hilang. So sekarang ni Lori dan Ashley pula dijadikan suspek utama dalam kes ni. Pihak berkuasa membuat spekulasi yang kedua-dua teman baik ni telah merancang untuk membunuh ibu bapa Ashley dan melarikan diri dengan duit simpanan Ashley. Dorang buat teori ni ikut suka diorang je. Tak ada bukti apa-apa tau. Dorang just tahu yang duit Ashley tu hilang. Itu je. Terus cop budak-budak tu punya angkara. Sekali lagi, dah dapat teori tu, pihak berkuasa membuka kembali crime scene kepada ahli keluarga. Siap pesan, kalau jumpa apa-apa lagi, kasih Roger dekat dorang. Hei, gila lah. Diorang suruh orang luar kot untuk buat kerja untuk diorang. Apa kebiol diorang ni? Geram aku. Selama beberapa minggu, teori diorang berubah-ubah guys. Kejap suspek 2 orang budak ni, kejap suspek boyfriend si Ashley pula yang bertanggungjawab. Pada masa yang sama kehilangan kedua-dua budak tu,
polis menemui seorang pembunuh bersiri yang bernama Stephen Ray Tucker. Stephen didapati bersalah membunuh dan merogol mangsanya. Pihak berkuasa menumpukan segala sumber mereka untuk menyiasat Stephen ni dan memaksanya untuk mengaku bersalah atas apa yang terjadi kepada Ashley dan Loria. Pihak berkuasa seolah-olah nak menutup kes ni secepat mungkin, guys. Yelah, dah alang-alang Stephen ni dah bunuh 3 orang. Apa salahnya tambah lagi 2, betul tak? Memang tak lah si Stephen ni nak mengaku. Nak mengaku buat apa? Dah bukan dia yang buat. Tak ada langsung bukti kukuh yang mengaitkan dia dengan kes ni. And then satu lagi benda yang tak kena adalah si Stephen ni melakukan semua jenayah dia di Tennessee, 2 jam perjalanan daripada Oklahoma. So nampak sangat si pihak berkuasa ni try hard untuk tutup kes ni. Disebabkan bukti tak kukuh, mahkamah menggugurkan segala tuduhan dan Stephen hanya didapati bersalah membunuh 3 orang sahaja. Dah, polis menemui jalan buntu. Disebabkan fed up dengan pihak berkuasa yang sambil lewa, ibu bapa Loria bertindak untuk menyiasat kes ni sendiri, guys. Ibu bapa Loria meminta bantuan penduduk-penduduk tempatan untuk membantu mereka dalam aktiviti pencarian di tanah 40 ekar milik keluarga Freeman. Beratus yang datang, guys. Apa saja yang diorang jumpa, diorang akan tanda. Pihak berkuasa buat apa? Seorang pun tak hadir weh. Diorang lepak garu telur dekat office. Basically, family mangsa yang buat kerja untuk diorang. Walaupun dengan segala usaha yang diorang buat, mayat Loria dan Ashley masih tak ditemui. Banyak gila teori berkaitan dengan kes ni. Antaranya adalah suspek utama kes ni sebenarnya adalah sheriff tu sendiri. Sebab setahun sebelum tragedi tu menimpa, abang kepada Ashley yang bernama Shane telah ditembak mati oleh salah seorang daripada pegawai sheriff yang bertugas. Apa yang jadi adalah Shane sebenarnya adalah suspek utama dalam kes kecurian kereta. Semasa sheriff tu menahan Shane, sheriff telah melepaskan beberapa das tembakan kepada Shane. Alasannya adalah dia ingin mempertahankan dirinya sebab dia ingat yang Shane ni mengeluarkan sepucuk pistol dan ingin menembaknya. Padahal menurut family si Shane ni, Shane tak pernah ada pistol pun. Nak menambahkan lagi kecurigaan, pegawai sheriff yang ditugaskan untuk handle kes ni adalah orang yang sama yang menembak Shane. Nampak tak? Fishy gila kan? Danny Freeman juga pernah menggugut untuk menyaman jabatan sheriff. Disebabkan keluarga Freeman ni selalu dikacau oleh sheriff. Kalau drive je mesti kena tahan. Ada je salah yang diorang buat. Danny pernah mengatakan kepada seorang kawannya kalau apa-apa terjadi pada dia dan keluarganya, orang yang bertanggungjawab adalah sheriff itu sendiri. Sampai macam tu sekali, guys. So itulah sebabnya pihak berkuasa sambil lewa dalam menyiasat kes ni. Memang ada dendam kesumat di antara keluarga Freeman ni dengan jabatan sheriff. Setiap pegawai sheriff telah dipaksa menjalani ujian poligraf dan kesemuanya lulus. So teori sheriff ni bertanggungjawab atas tragedi ni dibuang ke luar tingkap. Pada awal tahun 2002, pihak berkuasa mendapat tip mengenai sebuah parti tahun baru. Basically, parti lah senang cerita. Beberapa saksi memberi keterangan yang mereka telah menonton satu videotip rakaman Ashley dan Loria. Menurut mereka, ini bukan videotip biasa-biasa, guys. Ini adalah snuff film. Bagi siapa-siapa yang tak tahu menatang tu, snuff film ni adalah video rakaman tentang penyiasaan dan ada kalanya pembunuhan kejam. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh usyar movie A Serbian Film. Kalau korang boleh carilah, movie tu tersangatlah disturbing sampai kat satu dunia sepakat untuk ban movie tu, guys. Serius memang gila. Kalau korang lemah semangat, abang pun nasihatkan janganlah gatal-gatal nak usyar. Anyway, polis telah menyebu sarang penagih yang dimaksudkan dan setelah melakukan aktiviti pencarian, satu apa pun diorang tak jumpa. None ada, guys. Sekali lagi, kes ni menjadi sejuk dan bersawang dekat dalam bilik rekod. Tetapi kes ni meletup kembali pada tahun 2005. Seorang pembunuh bersiri dengan rela hati mengaku bersalah atas pembunuhan Danny dan Katie Freeman. Begitu juga dengan penculikan Ashley dan Loria. Seorang pembunuh bersiri yang bernama Jeremy Jones telah mengaku menculik dan membunuh kedua-dua best friend tu. Dia memang dah ada dekat dalam penjara pun. Dia didapati bersalah membunuh seorang wanita dengan cara hampir sama dengan tragedi keluarga Freeman. Mangsa yang berumur 41 tahun telah ditembak sebanyak 3 kali di muka dan mayatnya telah dibakar untuk melupuskan bukti. Menurut Jeremy, dia telah membunuh Danny dan Katie disebabkan hutang dadah dan dia jugalah yang bertanggungjawab menculik Ashley dan Loria. Dia kemudiannya telah membunuh kedua-dua remaja tu dan membuang mayatnya di Kansas. Semua dah ngam dah. Crime yang dia buat pun hampir sama. Tempat dia lakukan jenayah tu pun dekat Oklahoma. Cuma masalahnya di sini adalah pada tarikh pembunuhan keluarga Freeman, Jeremy telah ditahan atas dakwaan pemilikan dadah.
Aduh, hai. Kantoi bodoh siat. Selepas 10 tahun, seorang lagi pembunuh bersiri telah mengaku bertanggungjawab. Kali ini adalah seorang pembunuh yang bernama Tommy Lynn Sells, atau nama samarannya The Railroad Killer. Abang Boy memang nak cover kes Mamat ni in the future. Tetapi buat masa ni, Abang Boy just nak bahas tentang pembabitannya dalam kes hari ini. Dia telah ditangkap selepas membunuh 2 orang remaja perempuan. Cuma yang terkantonnya adalah salah seorang daripada mangsanya berjaya diselamatkan. Leher dia dah kena kelam dan dibiarkan mati bersebelahan dengan kawan baiknya. Masa polis menunjukkan gambar-gambar pesalah kepada mangsa, dia dengan selamba je menunjukkan Tommy. Tommy bertanggungjawab atas pembunuhan seramai 13 orang weh. It was the best feeling I ever had in my life. And the first time I killed somebody, it was such a rush. And it was just like that shot of dope. Every time I did it, it was that rush again. And I started chasing that high. Tommy ditangkap pada 2 hari bulan Januari tahun 2000. Tarikh pembunuhan keluarga Freeman pula adalah pada 29 hari bulan Disember 1999. Tommy telah membawa pegawai penyiasatan ke sebuah kawasan di tepi highway di Oklahoma. Satu misi pencarian telah dilakukan besar-besaran guys. Tetapi diorang tak jumpa apa pun. Berhari-hari diorang cari. End up yang sebenarnya si Tommy ni menipu guys. Habis basah dahi semua pegawai. Hancing geng. Bila ditanyakan kenapa dia menipu, dia jawab dia dah lama tak keluar penjara. Dia nak hirup udara luar sekali-sekala. Bangkainya perangai. Boleh dikatakan setiap tahun keluarga Bible akan buat TV interview. Diorang masih lagi berharap yang anak diorang pulang ke pangkuan mereka. Ada satu pokok Christmas yang masih lagi lengkap, mempunyai lampu dan perhiasan. Kata ibunya, dia nak menunggu kepulangan Loria supaya mereka boleh menanggalkan perhiasan pokok Christmas tu bersama-sama. Tetapi akhirnya pokok Christmas tu rebah dengan sendirinya pada tahun 2005. Gila lah, sedih guys. Feeling dia lain macam kot. Setiap bulan, ibu bapa Loria akan pergi ke pejabat syarif untuk menanyakan update terbaru tentang anak mereka. Selama 20 tahun geng diorang buat macam tu. Dah jadi rutin diorang setiap bulan dah. Punyalah gigih. Akan tetapi walaupun pahit untuk ditelan, pada tahun 2010 mereka terpaksa isytiharkan yang Loria dan Ashley mati secara sah. Diorang dah berputus asa dah untuk melihat si Loria ni kembali kepada diorang dalam keadaan yang baik. The best yang diorang boleh harapkan adalah sekurang-kurangnya mayat atau rangka si Loria ni dapat dipulangkan. Tahun demi tahun ada je teori-teori tentang siapakah sebenarnya suspek dalam kes ni. Dan kesemua teori ni tak boleh pakai geng. Tetapi semuanya berubah pada tahun 2017 apabila jabatan syarif telah diambil alih oleh bos baru. Dia telah membuka kembali kes kehilangan ni dan mendapati ada bukti yang diorang terlepas pandang selama 18 tahun guys. Bukti tu memang dah ada dekat dalam tangan diorang dah. Macam Abang Boy cakap tadi, daripada awal jabatan syarif ni buat kerja main-main. Diorang sebenarnya daripada awal lagi telah menerima satu kotak yang berisi bahan-bahan bukti yang penting dalam menyelesaikan kes ni. Korang nak tahu tak apa yang polis buat dengan kotak pada masa tu? Diorang tak tengok pun guys. Diorang biarkan je benda tu bersawang dekat dalam bilik bukti. Antara item dekat dalam kotak tu adalah satu kad insurans nyawa yang telah dijumpai oleh abang kepada Danny. Pemilik kad tu adalah seorang wanita yang tinggal bersama seorang lelaki yang bernama Warren Philip Wells. Polis ni adalah pergi kat rumah pemilik kad tu. Tetapi perempuan tu cakap pemegang kad tu sebenarnya adalah Warren. Korang patut pergi cakap dengan dia sebab kami dah berpisah, kata dia. So bila polis tanya Warren pula, Warren macam blur. Macam mana pula kad tu boleh ada dekat tempat kejadian? Entahlah, tak tahulah macam mana. Polis boleh percaya siat. Apa kebenar dia orang ni? Terang-terang kad tu milik orang yang langsung tak tinggal dekat dalam rumah tu tau. Instead of jadikan si Warren ni sebagai seorang suspek, diorang belah macam tu je. Kad tu kemudiannya disimpan kembali kat dalam kotak yang berisi semua bahan bukti selama 18 tahun tau. For 18 years, the community in Craig County, including many members of the media, have followed the case of the deaths of Danny and Kathy Freeman, the mysterious disappearance of their 16-year-old daughter, Ashley Freeman, and Ashley's friend, 16-year-old Laura Bible, and the arson of the Freeman family home. Yesterday, there was an arrest in the case. Selepas press conference ni, tips daripada saksi mencurah-curah di talian hotline. Menurut diorang dah berkali-kali memberikan tips berkenaan dengan suspek, tetapi telah diabaikan oleh pegawai syarif yang pada ketika tu. Salah seorang daripada saksi adalah
wanita pemilik kad insurans nyawa tu. Dia menyimpan satu rahsia gelap mengenai Warren yang disimpannya selama 18 tahun. Dia yakin yang Warren adalah di antara yang bertanggungjawab membunuh keluarga Freeman dan penculikan Ashley dan Loria. Menurut wanita tu, semasa diorang masih lagi berkapal, ada satu insiden di mana Warren telah disumbatkan dekat dalam penjara atas kesalahan keganasan domestik. Wanita tu telah menemui satu briefcase kulit yang di dalamnya terkandung berpuluh-puluh gambar Polaroid. Subjek dekat dalam gambar tu adalah 2 orang gadis remaja yang telah diseksa. Ada beberapa gambar yang mangsa telah diikat di atas katil guys. Bila dia cek betul-betul, itu adalah katil rumah dia lah siut. So mengenai saksi yang beritahu diorang usah videotip 2 gadis yang diseksa tu, ada kemungkinannya betul guys. Videotip tu sebenarnya memang wujud. So dipendekkan cerita, selepas Warren dilepaskan daripada penjara tu, dia terus cari balik briefcase tu. Wanita tu dah sorok dah sebenarnya. Tapi si Warren ni telah menggugut untuk membunuhnya dan membuang mayatnya bersama-sama dengan Ashley dan Loria. Disebabkan takut nyawanya terancam, wanita tu telah bagi balik beg kepada Warren. Gambar-gambar dekat dalam beg tu sampai ke hari ni tak ditemui guys. Warren sebenarnya dah sorok ataupun dah bakar ke semua bahan bukti yang ada. Dan rahsia tu telah dibawanya ke kubur. Dia telah meninggal pada tahun 2007. Ramai gila kod saksi mengatakan yang si Warren ni telah menunjukkan gambar Polaroid tu kat diorang. Warren sering dilihat bersama 2 orang kunjungnya, iaitu Ronnie Dean Busick dan juga David Pennington. Ni 3 ekor ni selalu show off gambar-gambar tu dekat kawan-kawan diorang. Siap bangga tu. Apa yang diketahui adalah pada malam 28 Disember 1999 tu, ketiga-tiga ekor tu datang ke rumah trailer keluarga Freeman untuk settlekan masalah hutang. Terjadilah pergaduhan dekat dalam trailer tu dan ultimately Kathy dan Danny telah dibunuh. Disebabkan ada saksi tentang jenayah diorang ni, diorang decide untuk kidnap Ashley dan Loria sebagai bayaran hutang. Diorang diseksa berkali-kali oleh ketiga-tiga setan ni. Dan pada hari terakhir, 2 gadis ni berjaya membuka ikatan di tangan dan di kaki dan cuba untuk melarikan diri. Tetapi tak jauh pun guys. Baru je beberapa meter keluar daripada rumah, dorang telah ditangkap dan dicekik sehingga mati. Dan mayat dorang telah dibuang di sebuah lombong di Pitcher, Oklahoma. Korang nak tahu tak apa benda yang sick? Si Warren ni telah menghiaskan dinding biliknya dengan poster kehilangan mangsa tau. Serius bangkai perangai. Walaupun gambar-gambar telah ditunjuk kepada orang ramai, tak ada satu pun yang tampil ke depan. Tak ada seorang pun yang berani buat report polis. Semua ni adalah disebabkan Warren, Ronnie dan David adalah gangster dekat dalam pekan. Warren adalah seorang pembuat sabu dan David pula adalah pengedarnya. Setahun selepas penemuan bahan-bahan bukti tu, polis telah berjaya menahan satu-satunya ahli yang masih hidup, iaitu Ronnie. Kalaulah kes ni dapat diselesaikan awal, mungkin diorang dapat tangkap seorang lagi suspek, iaitu David. Diorang tak boleh sebab si David ni dah mati pada tahun 2017. So last seorang je lah yang dapat tangkap. Akhirnya pada bulan Julai 2020, Ronnie telah mengaku bersalah atas tuduhan ke atasnya. Antara pertuduhannya adalah bersubahat membunuh Danny dan Kathy Freeman, membakar kediaman dan juga tuduhan menculik dan membunuh Ashley Freeman dan Loria Bible. Disebabkan 2 lagi suspek dah mati, agak sukar untuk pendakwa raya mengetahui setakat mana perlibatan si Ronnie ni dengan pertuduhan dia. Walaupun berdepan dengan pertuduhan yang berat, dia hanya dijatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara je guys. Hukumannya telah dipinda pula tu selepas harian. Hukuman terbarunya adalah 10 tahun penjara dan 5 tahun tempoh pengawasan di luar penjara. Kalaulah daripada awal si polis ni follow up tips yang Warren ni terlibat dalam kes, ada kemungkinannya mereka dapat menangkap ketiga-tiga suspek. Dan mungkin juga polis dapat info yang lebih lagi. Sebab apa guys? Ronnie ni hanya bagi tahu kat polis yang dia hanya tahu mayat mangsa dibuang di lombong di Pitcher, tetapi dia tak tahu exactly dekat mana. Orang yang bertanggungjawab membuang mayat-mayat tu adalah David dan Warren. Dia cakap dia tak ada masa pembunuhan tu. Hoi Jemat, walaupun misi pencarian dilakukan di lombong Pitcher, polis tak menemui apa-apa. Sampai ke hari ni, kita takkan tahu di mana sebenarnya mayat Ashley Freeman dan Loria Bible. So guys, terus terang Abang Boy tak tahu nak cakap apa. Geram gila weh. Benda sepatutnya boleh settle, tetapi dek kerana dendam si sheriff ni dengan keluarga Freeman, kes ni kena drag sampai 20 tahun baru nak selesai. Yang paling sakit hatinya adalah antara 3 suspek, hanya seorang yang dapat tangkap. Dan mayat tu langsung tak ditemui sampai ke hari ni. Gila lah.
So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.